الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana peluang yang Allah berikan pada hari ini untuk sama-sama kita menghargai kepada ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam My Quran Time. Saya ucapkan terima kasih pada semua yang tetap setia bersama pada hari ini dan kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah sihat Ustaz ya. Alhamdulillah kita amat gembira Ustaz ya. Terus setiap hari kita ini diberikan, diajarkan Allah Al-Quran, Allamal Quran ya, melalui kita ada guru, kita ada pelbagai medium, YouTube, di Facebook, di TV ya. Tuan-tuan yang sekarang menonton bersama mungkin dengan anak-anak yang masih lagi berada di rumah contohnya ataupun yang ada di pejabat, tetapi hakikatnya ialah dengan kasih sayang Allah daripada Ar-Rahman. Dalam surah ke-55 Allah menyatakan Allamal Quran, nikmat yang paling tinggi yang Allah mulakan, yang diletakkan dekat dengan Ar-Rahman adalah Allamal Quran, barulah khalaqal insan, allamahul bayan ya, dan seterusnya ayat-ayat yang lain. Jadi ini menunjukkan bahawa apabila kita diberikan peluang, semua orang diberikan peluang, tetapi sebenarnya bergantung kepada sejauh mana kita menjawab pertolongan ataupun peluang yang Allah berikan. Kita ucapkan syukur betul-betul kerana ini adalah satu tanda kesungguhan kita ingin kembali kepada Allah. Istilah dalam bahasa Arabnya taba, yang membawa kepada surah At-Taubah yang kita ikuti, dan mungkin bagi sebahagiannya, saya sendiri pun Ustaznya, surah At-Taubah ni dia garang sedikit ya. Itu sebabnya tidak ada bismillah di dalam surah ini. Pasal ini ialah antara fasa akhir Nabi bersama wahyu ya. Jadi bila dah 23 tahun menyampaikan kebenaran, dah pujuk tetapi tak jalan juga, maka akhirnya diletakkan hukuman kepada orang-orang yang munafik, yang hipokrit kepada mesej yang disampaikan. Jadi mari sama-sama kita teruskan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang menyebabkan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saksikan kepada sinopsis bagi halaman 197. Bermula daripada ayat yang ke-62, penjelasan tentang keadaan orang munafik. Masih lagi kita bercerita tentang orang munafik yang tertinggal daripada medan perang, daripada perang Tabuk. Bagaimana Allah menjelaskan satu persatu. Semalam kita sudah pun melihat kepada sikap mereka ya, yang memandang ringan, enteng kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pada ayat 67 hingga 68, sifat-sifat orang munafik dan balasan bagi mereka di akhirat sana. Jadi ini menyambung lagi Ustaz ya, tentang orang munafik ya, memang bacanya pun dah menakutkan ya. Dan antara perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita tahu ada sifat-sifat ini, kita kena berjaga-jaga. Ya, satu, kita boleh tengok asbabun nuzul, sebab turunnya itu kerana Abdullah bin Ubay bin Salul ataupun beberapa orang lain yang menjadi orang munafik. Tetapi lebih penting daripada itu ialah kita baca dahulu daripada ayat 62 hingga 65 untuk kita memahami perkara ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'. Terima kasih kepada semua penonton-penonton yang terus istiqamah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah berada di atas jalan kebenaran, kerana kita bimbang sifat-sifat munafik yang terdapat dalam Al-Quran ini rupa-rupanya ada dalam diri kita, yang kadang-kadang kita membantah kebenaran daripada Al-Quran. Kita bimbang sifat itu wujud dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita jauhkan daripada sifat ini. Dan inilah semata-mata kerana kita belajar, bukan sekadar nak tahu kisah-kisah zaman dahulu, zaman Nabi SAW, tapi supaya kita nak pastikan sifat-sifat yang tak baik ini tidak ada dalam diri kita. Safar kata garang surah ni, tak ada basmalah diturunkan, menggambarkan kepada kita ia satu benda yang sangat penting. Dan Tuhan nak kepada kita semua mempunyai jiwa yang qalbin salim, kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dengan jiwa kita yang selamat sejahtera daripada syirik, daripada kekufuran dan daripada sifat munafik, kerana ia akan membinasakan kita. Baiklah, kita nak baca dahulu
semua kita pakat-pakat share lah. Kita share live kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan usaha yang kecil ini menjadi asbab pada masyarakat dapat memahami, belajar ilmu, kata-kata nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 62 hingga 65 insya-Allah sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kitalah bacaan daripada ayat 62 hingga 65 menyambung kepada sifat orang munafik yang dijelaskan pada ayat sebelum ini, ayat 61, bila mereka menyatakan sesama mereka bahawa kalau ada nabi nanti cakap jelah pada nabi, ya, nabi ini uzun. Itu adalah satu gelaran yang diberikan bahawa nabi ini jenis orang yang mendengar dan lurus. Lebih kurang zaman sekarang orang cakap dua bendul Ustaz ya, ataupun lurus je. Maksudnya nabi ni dengar aje, tak apa, dia tak akan komen banyak sangat. Itu sebenarnya adalah satu petanda tentang bagaimana sikap nabi. Nabi ini bukan jenis orang yang tak nak dengar hanya orang tertentu sahaja, orang yang dekat sahaja, tidak. Sesiapa sahaja yang berjumpa dengan nabi dengar, ya. Tetapi lepas itu nabi akan menyaring ataupun memastikan berteraskan kepada panduan daripada keimanan, ya, yang dinyatakan yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladina amanu minkum, ya. Dia sebagai satu rahmat kepada orang yang beriman di kalangan kamu. Pasal kadang-kadang ya Ustaz ya, kalau kita bercakap, kita mungkin ada kefahaman tahap ini. Orang yang datang bercakap itu tahap begini. Betul. Ya, jadi kita dengar dahulu agar kita tak adalah bercakap, kan. Nabi ini sampaikan kepada orang-orang yang tidak beriman, yang mungkin anak-anak kecil Ustaz ya. Nabi ini memang empati dia, cara dia menghargai, menghormati orang lain itu masya-Allah tabarakallah. Orang datang tu rasa macam memang. So Ustaz Fah, kalau ada soalan sikit ya. Kalau kita sebagai ayah, kata sebagai ayah, mungkin ada anak-anak yang nak bercerita, kadang-kadang mungkin kita tak payahlah, tak bercakap tak payah dah. Kita dah macam dah cuk dah. Mesti nak cakap macam ni. Betul Ustaz. Sebagai seorang ayah dengan sifat Nabi tadi, macam mana boleh? Memang Nabi maksudnya ialah memang Ustaz bila cakap begitu, bila kita sebagai ayah kan, kalau ayah dah umur 30-an, 40-an, dah jadi CEO ke, dah jadi orang yang besar lah kan, dia meeting pun dia bincang topik-topik besar
besar. Tapi bila balik ke rumah ya dengan anak umur 6 tahun. Dia jadi anak-anak juga kena cari Masya jaga Allah. anak kan, kena assalamualaikum ni itu pun cara anak-anak ya. Dan juga hari ni Ibrahim belajar apa, dia kena lively. Ibrahim dia, tu anak ustaz Ibrahim dah anak dah baru masuk tadika kena ubah ya. Pasal apa? Pasal kita bukan dia yang ikut cara kita. Betul. Pasal dia tak sampai lagi umur kita, tapi kita pernah ada pada umur itu nabi ya, bercakap fi uqulihim, pada kadar akal orang yang berujar, yang bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang munafik, mereka merasakan bahawa cara nabi ini adalah macam lurus, macam boleh je cakap je pada nabi, bagi je alasan nabi percaya. Ya, dia gunakan itu. Jadi dia orang-orang munafik ini meremehkan nabi. Lebih daripada itu, kata Allah dalam ayat 62 ini, mereka ini suka bersumpah, yahlifuna billahi lakum, bersumpah pada siapa? Kepada orang-orang beriman pada waktu itu, bila mereka ini sudah dipulaukan ya, dipulaukan selama beberapa puluh hari itu, mereka berjumpa dengan orang-orang lain. Dia cakap wallahi tallahi ya, bersumpah untuk dia condemn balik pada nabi bahawa kami ni sebenarnya dia ada banyak sebenarnya itu. Bahasa itu adalah bahasa yang juga boleh berlaku sekarang ya, boleh berlaku sekarang. Yahlifu nabillahi lakum liyurdukum, untuk mencari redamu. Redha siapa? Redha di kalangan orang-orang beriman waktu itu. Pasal dia dah hilang pengaruh ya. Jadi dia pergi ke sana, jumpa orang sana, dia wallahi ya. Dan dalam surah At-Taubah ini paling kurang ada 7 kali ustaz ya, bercakap berulang perkataan hilf ataupun sumpah. Dan dia ada wallahi ataupun istilahnya yahlifun ataupun qasam, semua tu sumpah. Tapi di sini yahlifun ini sumpah kerana sebelum itu pernah buat silap. Sebelum ini mereka dah tak pergi perang Tabuk, itu sebagai satu jenayah ya, kerana orang lelaki yang okey sepatutnya kena berjuang ya, selama 30,000 yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Tabuk, tapi mereka tak pergi ya. Jadi mereka bersumpah ya untuk mencari redha. Allah kata apa? Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Jika kamu beriman, sebenarnya yang perlu kamu cari redha bukan orang beriman, bukan orang-orang biasa, tetapi mencari redha Allah dan juga Rasul. An yurduh ya, menarik kat sini adalah yang untuk mereka membuatnya redha. Hu dekat situ maksudnya merujuk pada satu ustaz ya. Tapi kalau di atas itu Allah dan Rasul. Nak ceritanya apa? Taat pada Rasul sebenarnya adalah taat pada Allah. Betul. Rujuk pada satu tauhid. Bukan ada orang kata kalau merujuk Allah dan Rasul itu macam kan biasa ada Allah Muhammad kan. Jadi orang kata ini umat Islam ni menyembah pada Muhammad ke? Bukan. Taat pada Rasul itu ialah tanda kita ikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kerana Rasul itu adalah satu authority yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah perkara yang tidak disukai oleh orang munafik. Orang munafik tidak suka ada authority yang lebih tinggi daripada dia. Ya, padahal Allah sudah kata bahawa dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah baginda yang dipilih ya, dan kalau ada yang tak puas hati macam Bani Israel ustaz ya, orang Yahudi tak puas hati, sebenarnya dia tak puas hati pada nabi daripada orang Arab, bukan di kalangan orang Yahudi ke, ataupun tak puas hati pada Allah. Dia macam orang yang ustaz ya, dia ada hidung ataupun muka kan, dia nak kalau boleh nak buat plastik surgery kan. Pasal apa? Pasal kalau boleh nak bagi cantik, nak bagi mancung apa sebagainya, tapi sebenarnya dia nak cakap dia tak puas hati pada siapa sebenarnya ya. Itu sebabnya dalam Islam ini, kecuali kalau mudarat lah ustaz ya, kalau mudarat itu ada hukumnya, tetapi kalau mengubah ya, nak jadi daripada muka begini nak jadi macam patung yang ada, itu yang banyak berlaku dekat Korea ya. Dan orang tertipu kerana apa? Kerana dia mencari redha manusia, bukannya mencari redha Allah dan juga Rasul ya. Ini adalah ayat 62 untuk kita sama-sama ingat pada diri saya, pada diri tuan-tuan, bahawa redha manusia dicari, ada kemungkinan kita boleh menjadi munafik. Mencari redha Allah dan Rasul, itu tandanya betul-betul kita ini sedang membina iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 63, tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahawa barang siapa menentang Allah dan Rasul, yuhadidillaha wa rasulah. Apa maksud yuhadidillah ini? Menentang nabi dan menentang Allah dan Rasul, tak pergi perang. Dalam konteks perang Tabuk ini, dalam konteks kehidupan kita biasa, maksudnya segala hudud. Ini kan hadidi, ini daripada perkataan ada kaitan dengan had Ustaz ya. Jadi bila Allah bagi had, kita cuba langgar had itu, sebenarnya kita cuba untuk melanggar
Dan hudud bukan semesti satu peraturan jenayah, itu satu perkara yang kita kena hukum kalau orang yang salah, kita kena doa, kita sistem negara kita menuju ke arah situ. Selain daripada itu, had apa? Hadnya ialah kita jaga aurat, jaga janji. Janji ni ustaz ya, orang tak ingat bahawa ini juga hudud. Ya, jaga janji. Ya, kita buat perjanjian masuk kerja, kita kena sign kontrak apa sebagainya, itu juga adalah hudud daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memerangi, tak suka kepada orang yang mungkir kepada had janji yang telah dimeterai. Maka Allah kata apa? Fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Ya, ini adalah satu ancaman besar kepada orang yang menentang Allah. Ya, Allah suruh pergi berperang untuk melindungi menaikkan nama Allah dan Islam. Kalau dia menentang, tak nak pergi, naru jahannam, iaitu neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, zalikal khizyul azim, dan ini adalah kehinaan yang amat besar. Di dalam ayat ini 63 ini, orang munafik merasakan ustaz ya, dia kena pulau 40-50 hari itu adalah satu penghinaan. Satu penghinaan. Jadi dia buatlah macam-macam perkara, rupa-rupanya itu adalah penghinaan kecil berbanding dengan nar jahannam khalidan fiha, kekal dalamnya. Ini 40 hari je, 40-50 hari. Tapi bila sampai ke akhirat nanti, kalau 40-50 hari dihukum ini, dia rasa macam kita tak boleh makan saman lah kan. Kita tak puas hati dengan Nabi ni. Ada je pulau kita pula ya. Kalau Ka'ab bin Malik, apa yang berlaku ialah ketika berlaku peristiwa pemulauan itu, pasal tertinggal kan, Ka'ab bin Malik ditawarkan oleh satu raja. Dia kata, jomlah geng kami, bukan Islam. Pasal apa? Pasal kawan kamu dah pulau, mengapa sampai pulau pula kan? Dah, jom geng kami. Pada waktu itu Ka'ab bin Malik kerana iman yang amat kuat, kata beliau ialah yang kena pulau itu adalah satu perkara yang memeritkan, tetapi tawaran itu lagi perit, kata beliau. Ini orang beriman cara pandangnya, iaitu bila lihat bahawa nar jahannam khalidan fiha. Bila kalau katakan kena pulau 40-50 hari ya, kalau sekarang ni ustaz ya, orang tegur kita, perit dah tu, memang perit ya. Tetapi kalau kita nak terus bersama dengan perkara buruk tak betul, kita khawatir kalau balasannya jahannam khalidan fiha, itu adalah lebih perit. Jadi apabila ada iman, ada basirah cara melihat yang begitu, kita akan rasa bahawa perit kat dunia ini untuk saya buat kerja, saya menunaikan tugas, ibu-ibu, ayah-ayah, kita beribadah, kita cari nafkah, uruskan anak dah masuk sekolah sekarang ini, kita rasa perit, memang perit ya, tak dinafikan, susah ya. Tetapi kita bayangkan di akhirat nanti, dulu kamu tak ada anak, nak anak, bila ada anak kamu tak nak uruskan anak, jadi kita takut kita ini dapat azab di sana. Maka kesannya apa? Kita tidak mahu dihina begitu, dan terus kita berjaga-jaga dalam kehidupan. Allah kata dalam ayat 64, orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah. Ini menarik ustaz. Orang munafik faham surah. Faham surah. Takut dia. Dia takut. Apa maksudnya? Kalau orang munafik takut sesuatu surah turun untuk membongkar, tunabbi'uhum bima fi qulubihim, bawa berita je sekarang ni ustaz ya, kalau tiba-tiba je berita TV Al-Hijrah mengumumkan penyakit Fazrul Ismail, oh Allah, habis ustaz. Kalau diumumkan satu senang, dunia kan, senang duduk. Tak senang ustaz, habis. Memang tak masuklah TV Hijrah lagi kan. Ini bukan daripada TV Hijrah, ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau turun satu surah membongkar suatu perkara buruk dalam hati seseorang ya, orang munafik. Jadi mereka takut. Pelajaran untuk kita apa? Kalau ada satu surah ustaz ya, kita tak takut pun apa isi ada dalamnya, apa aku kisah Allah bongkar apa yang ada. Itu mencabar juga ini kan. Pasal apa? Orang munafik ini dia amat sensitif sangat surah turun membongkarkan pasal hatinya. Kerana mereka tahu kekufuran yang ada dalam diri mereka. Dia tahu. Jadi surah yang turun itu pada zaman Nabi itu, dia tahu bahawa surah ni jangan main-main. Sampai tahap begitu sekali Allah menyatakan perkara tersebut. Nak beritahu kepada saya, kalau ada satu surah saya baca, kalau saya tak nampak dekat mana pembongkaran daripada Allah untuk saya ambil peringatan, macam takut rendah lagi daripada ciri orang-orang ini ustaz ya. Jadi moga-moga dengan My Quran Time ini kita dapat faham salah satu dari perkataan yang kita nak fahami pada hari ini. Kita saksikan.
Halafa yang bermaksud bersumpah 13 kali disebut di dalam al-Quran, 7 kali banyak di dalam surah At-Taubah, agar kita jangan main-main dengan perkataan dan jangan main-main dengan bersumpah dalam kehidupan untuk memberi, nak menarik perhatian untuk orang sokong saya sumpah akan berhikmat untuk rakyat. Jangan buat begitu semerwenang-wenangnya. Kerana apa? Kerana ia menyebabkan seseorang itu dilaknat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu perkataan kita faham, harapnya kita ini selepas ini dengan My Quran Time ini, tuan-tuan sekalian, dapat satu surah imam baca bulan Ramadan nanti, bila-bila sahaja kita baca, kita kalau boleh lebih takut berbanding dengan orang munafik yang yahzaru, dia bimbang. Kita patut lebih bimbang daripada orang munafik. Kita bertemu kembali, kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'. Dan barang siapa yang taatkan kepada Rasulullah, maka ia sebenarnya telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton-penonton yang terus istiqamah dalam My Quran Time baca faham amal. Respon tadi kepada sahabat-sahabat Ahlul Quran yang komen tadi, ada Cik Yon, Asia Hussein yang kata taat kepada Rasul itu, Ustaz Fah sebut tadi, taat kepada Rasul itu adalah tanda seorang itu taat kepada Allah. Dalam Quran banyak ayat, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Orang yang beriman taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dalam surah lain pun ada wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Dan ayat saya baca dalam surah An-Nisa sebentar tadi pada ayat yang ke-80, Allah mulakan may yuti'ir rasul. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, sebenarnya ia adalah faqad ata Allah, dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang itulah sunnatullahnya, Allah Taala tetapkan jalan nak sampai kepadanya mesti ikut Rasulullah. Sebab ramai yang mengaku kami beriman, tapi tengok cara syariat amalan tu. Kalau ikut Nabi Muhammad, maka betul dia ikut. Tapi kalau tak ikut Nabi Muhammad, menyeleweng, maka dia tidak sampai kepada Allah Subhanahu. Sebab ada juga yang kata bahawa dia nak ikut Quran je, Ustaz. Kan dia tak nak ikut pada hadis-hadis, pasal dia kata hadis ni tak semestinya sahih, dia kata kan. Tetapi sebenarnya di sebalik perkara itu adalah ilmu tentang Rasul. Pasal ada yang kata Rasul ni tak nampak kan, memang tak nampak, tapi kita boleh belajar hadis-hadis yang ada daripada ustaz, daripada ulama-ulama yang mereka ini memahami susu galur bagaimana Nabi mengamalkan Al-Quran sebagai Quran berjalan, Ustaz ya. Jadi ini penting agar ada yang kata My Quran Time ni bincang Quran je ke? Ada hadisnya ya sekali-sekala, tapi kita ada juga nanti hadis time. Hadis time pun belajar Quran juga. Jadi kita saling lengkap. Quran dan sunnah ini tidak dipisahkan, lantaran bila nak taat pada Allah, Ustaz ya, mesti kena tengok macam mana Nabi mengamalkan isi Al-Quran. Baik, kita nak belajar sikit ilmu tajuk pada hari ini. Hari ini kita nak masuk martabat gunnah yang terakhir, yang kelima. Ada para ulama yang bagi 3 saja, ada yang bagi 4, ada yang bagi 5. Kita di My Quran Time kita pakai 5 martabat gunnah. Ni yang terakhirlah.
Okey, sebagaimana kita maklum, gunnah ni apa? Gunnah ini adalah suara yang keluar daripada khusyum. Kita ingat yang basic balik. Gunnah ni apa? Suara yang keluar daripada khusyum, daripada rongga hidung kita tadi. Dan bila sebut gunnah, dia tak boleh larilah daripada dua huruf sahaja yang kita bahaskan. Huruf apa? Huruf nun dan huruf mim. Huruf nun dan huruf mim. Okey, kita lihat contoh gunnah yang terdapat martabat gunnah ada 5, yang hari ini yang kelima, iaitu gunnah yang terdapat pada huruf nun dan mim yang mutaharrikah. Maksudnya huruf nun dan mim yang berbaris, sama ada baris atas atau baris depan ataupun baris bawah. Ia adalah kita kata pertingkatan level yang paling last sekali. Contoh dia, wa nasiya ma qaddamat yadah, wa nasiya ma. Tengok kita sebut nun, wa nasi, walaupun tidak ada panjang gunnah kat situ, tapi sifat asli pada nun tu memang dah ada gunnah. Dan juga apa lagi contohnya, wa makaru wa makarallah, mim tu, wa makaru wa makarallah. Itulah gunnah kita, martabat yang kelima. Sedang penonton sekalian, dan ulama susun martabat itu nisbah kepada panjang gunnah tu. Sebab tu gunnah yang paling tinggi sekali martabat dia nun yang bersabdu. Satu dah lah panjang, dia dah panjang. Lepas tu gunnah dia sempurna, kamil, dan kuat. Gunnah hanya kuat dan panjang. Maksud dia dia kuat tu, hujung lidah kita itu letak betul-betul pada makhraj nun, dan lama kat situ. Inna kan lama. Sebab tu dia nombor 1, number 1, nombor 1. Adapun hari ini wa nasiya, hanya baris sahaja, kan, hanya kita lalu saja, letak saja, tak boleh wan nasiya, tak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin, tak boleh. Situ hanya mati alamin. Itu martabat yang lebih tinggi daripada hari inilah. Sebab tu ulama susun berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada zaman itu, masa panjang tak gunnah tu. Ni kena panjang, ini tak boleh panjang. Itu ya, sebab tu inna, nun yang bersabdu, mi yang bersabdu, kedudukan paling atas sekali. Dia pun hari ini paling bawah sekali, level paling rendah sekali, nun yang berbaris, mim yang berbaris. Sebab tu special huruf nun dan mim ni, bila kita bahaskan tentang gunnah ni, Safa. Yeah. Nun dan mim dia ada 2 tempat lahir, 2 makhraj. Huruf lain kita belajar satu je, huruf ba bibir, huruf hamzah pangkal halkum. Tapi nun dan mim ada 2 tempat lahir dia. Special nun dan mim. Nun ada bahagian lidah, itu hujung lidah, dan dia ada bahagian hidung, gunnah itu. Juga mim. Mim walaupun kita sebut kat bibir, tapi kita tak boleh sebut mim tanpa melalui suara mim kat hidung. Mim, ma, kalau kita tutup hidung tak akan keluar suara huruf mim kalau kita sebut mim. Sebab dia ada 2 makhraj di situ. Walaupun setengah mengatakan itu adalah sifat bagi mim dan sifat bagi nun, tapi nak beritahu itu special huruf nun dan mim, dia ada 2 makhraj dia. Okey, itulah yang kita selalu baca Al-Quran. Mudah-mudahan dapat kita aplikasikanlah, Ustaz. Masya-Allah. Ya, alhamdulillah kita belajar sesuatu di situ, bagaimana untuk kita berinteraksi dengan huruf martabat gunnah tadi, ya. Bagaimana nak dengung pun ada dia punya tahap, Ustaz, ya, sampai tahap begitu sekali untuk kita faham agar tak sewenang-wenangnya lah, ya. Rasa nak dengung lebih, hari ini rasa sesama lebih sikit kan. Ya, dan katanya pasal tengok imam dekat Masjidil Haram tu lebih tu dia nak tiru sekali kan. Padahal kat sana dengan sound systemnya apa sebagainya. So kita kena faham sebenarnya cara martabat ataupun tahap-tahap dengung ataupun gunnah yang dipelajari tadi. Jadi kita akan menyambung daripada halaman 197. Kita sudah pun membincangkan sehingga ayat yang ke 64, ya, iaitu istilahnya yahzaru, orang-orang munafik itu amat rasa takut, bimbang, hazar, ya, amat rasa berhati-hati. Alamak kalau katakan ada surah yang turun, untuk kita sama-sama juga ada perasaan itu bahawa kita khawatir kita adalah orang-orang yang sakit hatinya, munafik ini, dan salah satu tandanya ialah kita ni mesti lebih berhati-hati ataupun takut, ya, bahawa surah ini membongkar tentang diri saya. Dan bila takut itu bukan maksudnya kita lari, tetapi kita makin lagi membaca
doa pada Allah. Tadi ada di Facebook Ustaz yang kata kalau katakan saya tertinggal sembahyang ke apa ke, adakah saya ni munafik? Kalau kita rasa bimbang dan kemudian kita nak makin dekat dengan Allah, itu bukan. Maksudnya itu ciri orang beriman. Orang munafik ini dia dah buat silap, kemudian dia bersumpah pula tu. Dia bersumpah, lepas ni saya tak buat silap lagi. Kan? Lepas tu ulang balik. Lepas ni saya bersumpah lagi 7 kali berulang di dalam surah At-Taubah, agar perkataan kita ini kena jaga, ya. Kerana apa? Orang munafik dikaitkan dengan manis mulut, Ustaz. Dia memang pandai main cakap. Itu saya kena jaga-jaga juga ni kan. Pasal orang pandai bercakap ni, dia kalau disalah guna, dia boleh jadi orang yang bermanis sahaja, tetapi bukan datang daripada hati. Maka pada ayat yang ke-65, wala in sa'altahum, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, nescaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami ini nahudu wa nal'ab. Ya, apa kisahnya ada sahabat Ustaz dia bekerja, dia dapatlah sedikit pendapatan, dia beli tamar, kemudian besoknya itu setengah dia bagi pada keluarganya, setengah lagi 50% tamar itu diberikan kepada perjuangan, maksudnya untuk tentera yang nak pergi ke Tabuk sebagai sumber makanan. Jadi bila Nabi nampak begitu, Nabi cakap, wah, ini adalah sumber barakah, sila berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling yang ingin bersedia ke perang, ya. Jadi bila sampai kepada orang munafik, mereka cakap apa? Oh, inilah tamar, ini bekalan yang nak akan mengalahkan tentera Rom. Pasal Tabuk adalah untuk mengalahkan tentera-tentera Rom yang ingin menyerang. Jadi pada waktu itu mereka mempermain-mainkan tentang sumbangan daripada sahabat tersebut. Mempermain-mainkan. Jadi apakah yang berlaku? Berita itu sampai pada Nabi, maka pada waktu itu mereka kata, tak, kami ni nahudu wa nal'ab, kami ni bergurau, kami ni bermain. Ya, alah, takkan take it serius sangat pula kan. Allah cakap apa? Qul, katakanlah, Allah ajarkan pada Nabi, kepada kita, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah kamu ini terhadap Allah, ayat-ayatnya, pada Rasul, kamu sanggup untuk istihza, kamu sanggup mempermain-mainkan, mengejek-ngejek. Bab-bab agama, bab-bab kepada Allah, pada Rasul, pada Quran, jangan main-main Ustaz, ya. Tak boleh main. Pasal kalau suka main itu, kita dah tahu dah, ini adalah ciri orang munafik. Orang munafik saja yang pandai, yang berani main-mainkan, buat lawak. Itu sebabnya kalau ada program-program lawak ke, komedi di TV ke, ada persembahan ke, bab agama jangan main-main. Bab agama jangan main-main. Kerana apa? Kerana itu adalah petanda. Kita dah boleh baca dah, orang ini kehidupannya sebelum itu adalah ada masalah dengan Allah dan juga dengan Rasul. Dan inilah yang kita dah baca. Kita nak baca terus Ustaz daripada ayat 66 sehingga ayat 68 untuk kita melihat lagi bagaimana kita berinteraksi dengan memahami, ya, ciri munafik agar ianya tidak menyelinap ke dalam diri kita, insya-Allah. Saya pun sampai lupa dah, ada separuh lagi tak baca. Ada lagi Ustaz. Okey, ada lagi. Okey Ustaz. Baik, alhamdulillah. Sambungan ayat 66 hingga 68. Auzubillahi minasyaitanir rajim. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم والكفار
الكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah ayat 66 hingga ayat 68. Ayat 66 menjelaskan kepada kita tidak perlu kamu meminta maaf kerana kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebahagian daripada kamu kerana telah bertaubat, nescaya kami akan mengazab segolongan yang lain kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mujrimin. Mujrimin ini adalah orang yang berbuat jenayah, ustaz ya. Bukan sekadar dosa tapi jenayah. Apa maksud jenayah? Jenayah itu kerana mereka diminta untuk pergi ke medan perang untuk berjuang mempertahankan kepada kalimatullahi hiyal ulia, yang akan diserang, yang dihina, tetapi mereka memandang itu enteng, ya. Malah mereka memperolok-olokkan, ya, Nabi suruh tu tak apa, tak pergi pun tak apa. Perkara tersebut, ya, bila bercakap tentang kewajipan perang ini, kita kena ambil in konteks. Penting juga ustaz, ya. Jangan pula nanti bila katakan minta pergi ke suatu tempat, kan, kita kata jangan main-main, ini adalah arahan saya sebagai ketua, ya, nanti kamu digelar sebagai munafik. Jangan semudah itu pula. Ayat ini memang mendisiplinkan kita, tetapi ia perlu juga difahami dalam konteks yang betul. Kalau tidak, kita akan aplikasikan pada tempat yang salah. Contohnya ialah ketua minta buat sesuatu, bila lambat sikit ke, ini macam ciri munafik lah ni. Perkara-perkara itu perlu kita elakkan, iaitu label munafik jangan digunakan, tetapi kalau kita berjumpa sifat-sifat itu, kita didik, ya, kita ajar, kita latih untuk kembali balik kepada track disiplin yang diperlukan. Perlu komunikasi sebenarnya. Bila perang ini sebagai fardu, ini komunikasi jelas, dan Allah bawakan perang ini hanya wajib selepas beberapa belas puluh tahun. Ya, maksudnya di Mekah tak ada lagi, kemudian bila sampai ke Madinah, awal itu masih lagi belum wajib ustaz, ya. Dia volunteer punya basis, tetapi perang Tabuk ini bila Allah kata infiru hifafan wa thiqala, ataupun beberapa ayat lain, yang ini adalah tanda bahawa ia wajib. No excuse. Tidak ada excuse kecuali kalau orang sakit, yang wanita, ataupun yang tua, yang lemah, yang itu okey, ataupun tidak ada bekalan. Maka ayat 66 ini mengingatkan kepada kita, la ta'taziru, tidak perlu kamu meminta maaf. Allah nak beritahu kepada orang munafik ini bahawa kamu tidak akan dimaafkan. Mengapa kamu tidak dimaafkan? Kerana kamu dah dapat iman, kemudian kamu kufur. Kamu dah tahu dah kebenaran, tapi kamu mempermain-mainkan, ya. Malah kalau ikutkan tadi, dahlah tak nak pergi, kemudian dia melanggar pula pada perintah Allah, dah tahu lagi, dah diancam dengan pelbagai perkara, dia masih lagi cakap, alah kita main-main je, kan. Bercakap tentang main-main je sahaja, itu sebenarnya melambangkan bahawa dia mempermainkan siapa? Mempermainkan Allah dan Rasul, ya. Dan ini Allah cakap mereka ini adalah penjenayah besar di dalam sesebuah masyarakat. Siapakah mereka? Al-munafiquna wal munafiqat. Allah jelaskan satu persatu, iaitu munafik lelaki dan munafik perempuan antara satu sama lain adalah sama. Ba'duhum mim ba'di. Kalau tuan-tuan ada mushaf, kalau tuan-tuan tengok sebelah lagi yang kita akan ikut besok ustaz, ya. Ayat yang satu muka surat sebelah itu, iaitu orang yang beriman itu ba'duhum auliya'u ba'd. Ya. Dia antara satu sama lain, orang beriman ini aulia, dia pelindung. Tapi bagi orang munafik, ba'duhum min ba'd, itu sahaja, tidak ada aulia. Mereka tak jaga sesama sendiri. Mereka ni hanya bergabung macam tu sahaja. Pasal apa? Masing-masing ada agenda. Saya ada agenda nak dapat 1 juta. Saya ada agenda nak dapat undi. Saya ada agenda untuk dapat pengaruh. Saya ada agenda nak dapat rumah, nak dapat lembu contohnya, kan. Masing-masing ada agenda masing-masing. Jadi mereka bukannya pelindung. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka ini menyeru kepada perkara terbalik, ya, kepada mungkar dan mencegah daripada perkara ma'ruf. Pergi perang, pergi berjuang, sila gunakan untuk perjuangan Islam, tak payahlah simpan. Buat saving. Nanti macam mana, nanti 5 tahun 10 tahun anak nak makan apa? Itu adalah cara orang munafik berlogik.
Ya, tetapi bagi orang Islam ialah tuan-tuan sila ya, apa yang perlu untuk keluarga, yang lainnya sila infakkan kerana kita ingin mengangkat kalimah Allah di atas muka bumi ini. Jadi wayaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggamkan tangan mereka, mereka kedekut, nasullaha fanasiyahum. Ya, sifat-sifat ini melambangkan apa? Mereka ini lupakan Allah, doesn't care. Kan? Jadi menyebabkan Allah lupakan mereka, doesn't care. Ya, tak kisah pasal mereka. Cuba tuan-tuan ya, ustaz ya, kalau katakan kita dekat rumah pasangan kita 3 hari tak kisah kita makan, cari sendiri. Kan? Ataupun ibu buat pada anak macam tu kan. Ya, kamu nak pakai baju, cari sendiri, ambil sendiri. Mak 3 hari lupakan kamu, ya, baru 3 hari mak buat begitu pun kita dah tersiksa dah. Apatah lagi kalau Allah cakap fanasiyahum, ini adalah satu perkara bukan Allah lupa, Allah sengaja buat lupa, ya, tak kisah, ya. Dan ini adalah sebagai satu balasan kerana apa? Kerana sifat munafik ini dibina, innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik ini adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu adalah orang yang dia derhaka kepada Allah. Dia kalau anak derhaka pun apa ustaz ni, kalau anak derhaka pun orang dah benci sangat dah. Contohnya kalau katakan mak tak bagi main pisau contohnya, anak tu menjerit, kemudian dia kata tak naklah dengan mak, saya nak pergi cari mak lain. Itu anak derhaka, kan? Tak ada setakat ni anak yang buat begitulah, setahu saya dalam berita tak keluar lagi, kan? Tetapi orang munafik ini ialah orang yang dia rasa dia dapat hujan daripada Tuhan, oksigen daripada Tuhan, tapi dia nak pergi cari Tuhan lain di dalam kehidupan. Lebih teruk daripada anak yang minta mak lain. Lebih teruk. Pasal apa? Kalau mak ni kira adalah mak tiri ke mak apa, tetapi Tuhan tak ada Tuhan tiri di dalam kehidupan. Ayat 68 menyambung lagi, wa'adallahul munafiqin, janji Allah kepada orang munafik yang lelaki perempuan dan juga kufar, satu level. Satu level ustaz ya. Biasanya kita ingat orang kafir bukan Islam tu dah jelas. Tetapi orang yang Islam, register Islam di IC, tetapi rupa-rupanya dia tidak menyokong kepada kebaikan, nar jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya, cukuplah bagi mereka, dan tak cukup di azab fizikal, dilaknat, dikutuk, walahum adzabum muqim, kekal di dalamnya. Sebagai satu peringatan agar kita sama-sama menjaga diri kita, ya, daripada terlibat dengan sifat-sifat ini, membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, resolusi yang kita ingin ambil, yang kita ingin laksanakan, jangan sekadar manis bercakap mencari redha manusia, tetapi carilah redha Allah. Yang kedua, jangan mempermain-mainkan agama dan ayat Allah. Yang ketiga, jauhkan sifat munafik yang menyeru kepada mungkar dan menghalang kebaikan. Kita berdoa ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada sifat munafik, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada perkara-perkara dan asbab-asbab kekufuran, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami istiqamah, berada pada jalan kebenaran, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana bil Quran. Allahumma tahhir qulubana bil Quran. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami semua dengan Al-Quran, ya Allah. Wa khalliqna bi khuluqil Quran, ya Allah. Ya Allah, akhlakkanlah kami dengan akhlak daripada Al-Quran, ya Allah. Wa adibna bi adabil Quran, ya Allah, adabkanlah kami dengan adab Al-Quran, ya Allah. Wa allimna bi ilmil Quran, ya Allah, berikanlah ilmu kepada kami daripada ilmu Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap ayat yang kami baca, ya Allah, jadi muhasabah buat kami, ya Allah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami segala salah silap kami, untuk kami sentiasa memperbaiki kesalahan kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan kita berdoa terus Allah memimpin kita menjadi orang yang bersih hati, beriman, dan tidak timpa penyakit munafik yang kita belajar. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu kempen, tuan-tuan, menyumbang sebagai satu tanda bahawa saya buat ini, ya Allah, untukmu,
hanya ikhlas kepadamu agar kami terjauh daripada orang yang menyeru kepada mungkar dan mencegah perkara kebaikan. Kita bertemu lagi pada jam 5, pada jam 10 malam dan juga pada 6 pagi. Kita ada pengumuman special istimewa yang kita akan bawakan pada hari esok. Tuan-tuan sila ajak kawan-kawan lain semuanya esok mengikuti My Quran Time kerana kita nak ada satu pengumuman khas dan sudah tentunya program ini dibawakan oleh Mofas mendoakan tuan-tuan rakan-rakan semua terus menjadi orang beriman berjaya di dunia sampai di akhirat. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.